Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga salam sejahtera. So, saya Puan Siti Aisyah binti Tahir. Hari ini saya akan share tentang teknik menjawab soalan dalam sesi kita iaitu Physics Challenge. Right. So, hari ini kita nak discuss tentang apa? Hari ini kita nak discuss tentang 3 benda, iaitu yang pertama sekali tentang format PSPM. Yang kedua tentang contoh soalan yang mungkin berkaitan dengan format PSPM. Dan juga akhir sekali adalah penggunaan formula. Okey. So, jadi untuk pertama sekali sebelum saya discuss secara dengan lebih detail, so saya nak ajak you all beri perhatian kepada coding kursus kita ataupun subjek kita iaitu EP025 yang merujuk kepada kursus fizik dalam jurusan kejuruteraan. Okey, so kursus fizik EP025 adalah fizik untuk kejuruteraan di mana nama dia adalah fizik 2. Okey, sama seperti kursus fizik dalam jurusan sains. Okey, fizik 2 juga tapi coding dia adalah SP025. Okey, kenapa ada dua coding yang berbeza sedangkan dia mewakili fizik untuk benda yang sama lah kan. Okey, tapi satu tu untuk kejuruteraan, lagi satu untuk sains, which is college premier. Di mana silibus antara dua college ni ataupun dua jurusan ini adalah sedikit berbeza. So, jadi sebelum saya nak discuss dengan lebih lanjut ataupun you all study very hard kan. Okey, so I nak you all clear bahawa silibus EP025 dengan SP025 banyak yang sama tapi ada sedikit perbezaan. Di mana kalau dalam saat-saat yang terakhir ni, kalau you all nak study menggunakan SP025 memang you all penat lah. So, jadi saya amat menyarankan you all study, refer kepada silibus EP025. Nak tahu apa dia, mana yang betul, refer ke dalam buku tutorial kita. Dalam tu ada learning outcome. So, follow learning outcome tersebut. Jangan terlebih study lah pula kan. Masa pun dah suntuk. So, saya sedia memang untuk membantu you all untuk recap apa yang patut, untuk ketahui apa yang patut dalam last minute. Right, let's check it out. First kali yang kita nak bincang adalah tentang format PSPM. Seperti mana yang you all sedia maklum, dah ada dalam kalender kita punya peperiksaan. Masa yang diperuntukkan adalah 120 minit, itu 2 jam. Di mana you all akan ditanya mengenai 9 soalan yang berkaitan dengan 9 topik daripada 10 topik dalam semester 2. So satu topik tidak akan dimasukkan ke dalam PSPM, iaitu topik magnetism, sebab kita dah uji dalam assignment. So tinggal 9 topik sahaja yang akan diuji. Tapi bear in mind that kita ada soalan anak-anak lah. So dia bukannya 9 soalan tu mewakili satu soalan. So jadi 9 soalan, which is the numbering is 9. Tapi dia punya pecahan soalan tu mungkin ada 3 peringkat, ada 4 peringkat anak-anak soalan. Pemberat adalah 40%, di mana mewakili 80 markah. So dalam video ni, dalam taklimat ni ataupun sesi perkongsian ni, saya nak share dengan you all yang mana yang banyak markah, yang mana sikit markah. Kenapa you all kena tahu? Sebab bila study last minute ni, mungkin you all nak fokus kan. So depends on your ability lah, kemampuan you all masing-masing. So kalau rasa tak ada nak catch up, mungkin nak fokus betul-betul dekat markah yang sedikit supaya you all boleh dapatkan full mark terus. Ataupun you all nak dapatkan full mark, nak fokus dekat chapter yang banyak. Terpulang kepada kemampuan diri masing-masing. Saya lecturer yang ada dekat KMKK semua dah berusaha sehabis baik untuk menolong you all. So sekarang you all decide lah untuk kemudahan you all sendiri kan, untuk exam you all yang akan datang ni. So the first one is about the wave properties of particle. Di mana ini adalah mempunyai pecahan markah yang paling sedikit. Saya tak nak beritahu lah berapa pecahan markah dia, tapi saya boleh beritahu dia less than 5. 5 marks. Wave properties of particle. Kalau kita tengok dalam given formula pun, learning outcome pun dia sedikit saja kan. The next pecahan markah yang agak banyak sedikit adalah topik nuclear and particle physics. Kemudian capacitor and dielectrics. And then the next one is quantization of light. So dia tidaklah sedikit, dia tidaklah kurang daripada 5. Tapi dia mungkin 5 hingga ke 7 ataupun 8 markah untuk ketiga-tiga chapter ini. The next marks yang tinggi sedikit, pecahan markah dia mungkin around 10 or 11, macam tu. Kita ada 3 topik iaitu electrostatic, physical optics
and also geometrical optics. Okay, so ketiga-tiga ni mewakili markah around 10 to 11 macam tu lah. Okay, and then the last one yang paling banyak markah around 11 to maybe 14 or 15. Okay, yang paling banyak markah ada 2 chapter kat sini. The first one is electromagnetic induction, and then the next one electric current and direct current circuit. So you all daripada sini you all boleh decide aim. Okay, you all nak study yang mana. Mungkin ada kawan-kawan kita yang bukan study last minute. Okay, tapi mungkin dia nak dia nak macam aim untuk dapatkan full mark kan. Okay, so you all boleh refer daripada sinilah. Okey, dalam format PSPM ni juga apa yang akan ditanya? Yang akan ditanya adalah C03 di mana mewakili C3 dan juga C4. Okey, dia punya taxonomy level, which is C3 merujuk kepada application and then C4 merujuk kepada analyzing. So kita akan tengok contoh-contoh soalan yang berkaitan dengan application dan juga analyze. Okey. So apakah di application terms-terms yang kita biasa dengar dalam learning outcomes yang berkaitan dengan application? Contohnya adalah apply, change, choose, classify, compute, construct, demonstrate, illustrate, interpret, predict, show, sketch, solve and use. Okay, so ini semua adalah term-terms yang biasa digunakan dalam bahagian application. Ada banyak lagi tapi saya ambil yang biasalah, yang familiar, yang biasa ada dalam kita punya learning outcomes. Okay, so saya tunjukkan satu contoh soalan berkaitan dengan sketching, okay, ataupun sketch, okay, di mana saya ambil dalam PSPM 2019-2020. Okay, soalan 5B1. Okay, dalam ni okay, dia tak ada gambar rajah. Ada juga petikan yang ada gambar rajah tapi saya tak ambil gambar rajah sebab spacing sikit sangat kan. Saya nak fokus dekat mana je saya nak tekankan yang dekat you all. Okay, soalan 5B1 PSPM 2019-2020. Okay, an object is placed 14 cm from a diverging lens. So ini berkaitan dengan geometric optics, okay, of refractive index 1.5 and radii of curvature 4 cm and 7 cm respectively. Sketch a ray diagram, okay, to show the formation of the image. Label the focal point. Okay, bila you all baca soalan sehingga habis, jangan terlalu excited nak jawab soalan sehingga mengabaikanlah arahan soalan yang seterusnya. Okay, contoh macam soalan ni sketch. So, sketch is the learning outcome untuk application. So, sketch je lah. Okay, tapi apa yang pentingnya you all kena tahu sketch yang yang kita nak consider untuk dapatkan markah. Yang dia mention kat sini, label the focal point. So, mungkin dekat situ ada contribution marks. So, kita tengok dia punya skema dia macam mana. Untuk diverging lens, okay, adalah concave lens. Okay, so seperti mana you all tahu, untuk lukis ray diagram, paling sedikit kita kena ada 2 ray diagram dia kan. Okay, anak panah dia tu 2 step. Okay, tapi 3 lagi bagus. So tapi 2 sudah mencukupi. So jadi dekat sini ada 4 markah tau untuk sketching and label the focal point. So ada 4 markah. So jadi 2 lines tu mewakili satu markah lah. So 1 line 1 markah, and ada lines for 1 mark. Okay, sebab dia mention you need to label the focal point. So jadi label focal point tu pun ada markah. So dah 3. So apakah markah yang keempat? Markah yang keempat adalah di mana you all state, okay, dekat mana ataupun lukis dekat dalam diagram tu dekat mana image kita berada. Okay, so let's have a look. So kita ada objek dekat sini. Daripada objek pergi parallel to the principal axis. Okay, bagi kena dekat bahagian tengah ni. Okay, bila kita nak buat, bila sketching ni, you all kena ingat bahawa bila sketch mesti kena ada arrow. Okay, dia tak akan lengkap kalau tak ada arrow. Kalau vektor lagilah dia kena ada arrow dan juga label lah. Okay, force apa, daya apa ataupun elektrik apa yang tengah bertindak kan. Okay, so jadi yang ni tak ada nak lukis label dia apa, just mention objek dekat mana. Okay, and then anak panah direction tu mesti ada anak panah. Okay, nak menunjukkan ke kanan ke kiri ke. Okay, walaupun you all tulis lines macam ni, so kita tak tahu either it is directed to the right or to the left. Okay, so jadi anak panah ni, kepala anak panah ni sangat penting. Kalau tak ada tulis macam ni, lukis macam ni saja, tak dapat markah. Okay, so sketching, walaupun sketching dia ada syarat-syarat dia. So inilah tips yang saya nak share dengan you all.
Okey, saya share dengan student saya, kalau bila sketching untuk lines, saya ada menggunakan beberapa macam terms lah, ataupun key untuk ingat dia punya ray dia kan. The first one, kalau macam ni, OP, and then pergi kepada F1. So F1 dia tu di other side ni. Okay, dia pergi kepada F1, tapi sebab ni diverging, so dia akan patah balik ke sana lah. The next ray adalah OOS. Okay, di mana daripada objek, okay, next ray daripada objek O pergi kepada optical center. So ini adalah optical center kat sini. Okay, mesti ada anak panah menunjukkan daripada objek pergi kepada optical center, and then S tu menunjuk kepada straight. So lagi satu ray tu OF1P, di mana daripada objek pergi pada OF2 daripada objek pergi focal point yang kedua, and then parallel to the principal axis. Okay, kalau untuk mirror, dia lain sikit lah. Dia OPF, OFP, and then OCO kalau tak silap saya. Okay, boleh refer kepada studi saya lah. Ataupun lecture lain pun ada juga terms ataupun keyword-keyword lah untuk ingat ray diagram ni macam mana. Okay, so ini memang bonus mark lah kalau you all boleh buat. Okay, and then jangan lupa sketch tu kena ada anak panah. Okay, yang seterusnya masih lagi dalam analyze, saya nak ambil determine. Okay, kalau you all perasan dalam sesi 2020-2021, okay, the last batch, okay, semester 2 the last batch, dalam soalan tersebut sangat banyak determine. Okay, so boleh kata hampir ke semualah kalau tak silap saya. Dia punya istilah dia determine. Okay, so salah satu cognitive taxonomy yang saya nak bawa adalah determine. Okay, di mana kita rujuk pada 1A1 Roman PSPM 2019-2020. Soalan dia, with the help of an electric field diagram, determine the position and the magnitude of charge Q. So dalam case ni, kalau you all refer kepada PSPM 2019-2020, dia ada gambar rajah dia menunjukkan point A kat mana, lepas tu charge untuk point P kot. Okay, sekarang dia tanya untuk determine the position and magnitude of the charge Q, you all kena dengan bantuan gambar rajah with the help of an electric diagram. So jangan abaikan pernyataan soalan. Okay, setiap pernyataan yang diberi tu ada markah, ada hint. So kalau dia kata with the help of an electric diagram, janganlah buat diagram tu dekat kertas lain yang akan ditinggalkan selepas habis exam. Buatlah semua tu, terjemahkan semua tu ke dalam paper. Okay, sebab dia kata with the help of the diagram. So jadi dia nak tengok awak buat semua tu dengan berpandukan ataupun dengan menggunakan gambar rajah tadi. So jadi pada tahun 2019-2020, with the help of the diagram tu yang awak conteng-conteng biasa-biasa tu je, ini sahaja ada 3 markah. Okay, di mana setiap vektor yang you all lukis tu mewakili 1 markah. Okay, di mana position, kita dah ada charge P kat situ tadi. Okay, charge charge P dekat atas daripada A ni. So jadi P tu charge positif, so jadi electric field dia kat bawah. Okay, EP. Okay, bila kita sketch ada diagram, lukis anak panah, kalau ada vektor, label. Okay, perlu label, jangan tinggal. Okay, label dengan betul. Okay, so ini adalah EP merujuk kepada electric field for point charge P. And then sebab dia dah bagi tahu dah, tengok refer kepada soalan penuh dalam PSPM yang tahun 2019-2020. Saya ambil sedutan petikan saja. Okay. So daripada petikan tu dia dah bagi hint juga, okay, dekat mana electric field total, okay, ataupun net electric field position dia kat mana. Okay, so daripada diagram tu kita boleh sketch dia, dia duduk kat sini, okay, which is bawah daripada x-axis lah. So kita boleh find out automatically that EQ position dia adalah dekat x-axis. Okay, so assume that this is x, this is y. Okay, so dengan bantuan gambar rajah, dia suruh dengan bantuan gambar rajah dapat 3 markah. Okay, lepas tu untuk menyelesaikan masalah ni, okay, dengan bantuan gambar rajah tu, yes, you all boleh find out, boleh figure out macam mana nak cari nilai Q. Okay, sebab daripada gambar rajah ni you all boleh tahu di mana EQX mewakili E cos theta. So kita gantilah nilai apa yang dia bagi. Dia dah bagi dah angle, dia dah bagi dah E total, gantikan, dapatlah jawapan dia. So ini satu konsep. Okay, K ni merujuk kepada konsep.
Pemakahan dalam skema PSPM untuk bagi fizik lah. Okay, fizik. Okay, kita ada coding bila kita marks. Okay, so kalau diagram ataupun figure ataupun sketch semua tu, kita akan bagi markah diagram. Kalau konsep kita akan bagi markah K. Kalau gantian betul kita akan bagi G. Okay, which is satulah untuk gantian. Lepas tu kalau ada unit biasanya kita akan bagi markah untuk jawapan beserta unit yang betul. Okay, JU1. Okay, contoh kat sini. Dekat sini, dekat sini skema pada tahun ni dia nak GJU1. Okay, maksudnya gantian beserta dengan jawapan beserta dengan unit. So kalau betul semua tu, barulah dapat 1 markah. Okay, ada juga biasanya kebanyakan soalan JU1 jawapan beserta unit. So jadi unit jangan tinggal. Kejap lagi saya akan share kesalahan, beberapa kesalahan biasa yang student buat berkaitan dengan unit ni. Okay, last kali final answer lah. Okay, Q to charge. So kita kena mention charge tu charge negatif ataupun charge positif. Okay, masih lagi membincangkan kita punya taxonomy level berkaitan analyze. Okay, which is saya ambil determine. Okay, istilah determine lagi pada tahun 2020-2021. So determine ni maksudnya dia cari je lah. Okay, kadang-kadang dia ada menggunakan dua proses. Okay, dua equation. Kadang-kadang satu equation je. Okay, macam previous years determine tu ada yang menggunakan satu layer, maksudnya satu peringkat formula. Ada juga yang applied 2 kali formula, one formula lain, another one formula yang lain. Okay, tapi basically determine ni memang berkaitan dengan calculation sahaja. Okay, kita nak contoh soalan 4B2 PSPM 2020-2021. A solenoid with 900 turns has a total flux 1.33 10 power of negative 7 Weber through its air core when the coil current is 100 milliampere. If the flux takes 75 ms, okay, ms merujuk pada millisecond, to grow from 0 to its maximum level, determine the induced EMF in the coil during the flux growth. So jadi kita nak cari induced EMF in a coil. So ini senang saja, direct saja. Kita akan guna equation EMF induced for a coil, since kita dah ada self inductance. So pergantikan nilai change of current tadi, kan tadi sebut mention daripada 0 to its maximum value semua tu. Okay, bahagi dengan times taken. Cuma saya nak sentuh sikit dekat sini. Bila kita bercakap tentang determine kan, kita menggunakan kita menggunakan equation kan. So jadi equation provided, contohnya macam equation ni provided tau. So sometimes dalam buku tutorial kita guna negatif ni. Kadang-kadang jawapan akhir tak ada negatif kan. Okay, tapi since you are using the listed formula, kita guna formula yang dia beri. So jangan tinggalkan negatif. Okay, biar saja negatif di situ. Okay, itu saya nak tekankanlah penggunaan formula. Okay, contoh macam jawapan ni ada markah gantian, satu markah gantian yang betul, and then the final answer mesti ada jawapan betul beserta dengan unit, baru dapat satu markah. Adakah jawapan ni mewakili dengan negatif? Sometimes yes, sometimes not. Depends kepada ketua pemeriksa. So jadi nak kata macam mana bukannya nak kata bertuah ataupun tidak, tapi yalah, kita mengamalkan sikap berhati-hati. Okay, kadang-kadang dia consider, kadang-kadang tak consider negatif ni. So jadi mengamalkan sikap berhati-hati, kita letak je apa yang ada, apa yang provided. Okay, the next question 4C pada tahun yang sama 2020-2021 juga. Ini soalan yang lain. Okay, a flat coil of area 0.01 meter square is rotating 300 radian per second with its axis of rotation perpendicular to a 0.2 Tesla magnetic field as shown in the figure. Okay, ada figure. Determine the maximum voltage induced if there are 1000 turns in the coil. Okay, so untuk yang ini, untuk menjawab soalan ni, kita akan menggunakan induced EMF maximum, which is the formula is given NBA omega sin omega t. Okay, dalam listed formula. Tapi sebab kita tahu bahawa angle sudut antara B dan juga normal to the plane. Okay, untuk case ni is 90 degree, kita nak guna degree, so kita tukar kepada sin 90 ataupun sin theta ni jadi 1. So itu mewakili satu markah untuk konsep lah. Okay, sin 90.
Okay, gantian yang betul. So, nilai semua ni ganti dalam unit SI, standardkan unit dia. And then dapat jawapan final answer. Okay, 6 10 power of 3 volt. So, ni jawapan betul berserta dengan unit. So, kesalahan yang biasa student buat dia dah guna formula yang betul, tapi dia salah ganti. Sebab tu ada markah gantian dekat sini. Sebab kadang-kadang especially yang menggunakan kuasa 2. So biasanya student lupa dia dah tulis formula dekat atas, tapi dia lupa nak tulis dalam gantian tu nak tulis in bracket kuasa 2. So jadi jawapan akhir dah salah kat situ. Okey, itu satu kesalahan student yang biasa dilakukan. Lagi satu, salah tekan kalkulator. Okey, tak tahulah berangan ke apa ke, salah tekan kalkulator. So please double check. Okey, lepas tu berkaitan dengan unit. Okey, dia masuk je, dia dah macam happy sangat, semua maklumat dah ada, so dia just masuk je. Okey, bila you all nak solvekan the problems, physics problem, standardkan unit. Okey, contoh, saya nak bagi contoh macam mana. Okey, contohlah macam soalan ni dia bagi, okey, soalan ni dah bagi dalam SI unit. Okey, area. Okey, in this case dia bagi area dalam meter square, dia bagi magnetic field dalam Tesla. So semua dah SI unit. Let's say kalau area ni dia bagi dalam centimeter square. And then Tesla magnetic field dalam Tesla. So jadi centimeter square belum lagi dalam SI unit. So you all kena tukar dulu kepada SI unit. Okay, berbanding dengan soalan yang melibatkan physical optics. Okay, contohlah you all nak cari focal length. Okay, you all akan guna this equation. Okay, and then dia bagi jarak image, jarak objek. Okay, dua-dua tu dalam sentimeter. Sentimeter is not SI unit. Okay, tapi sebab U yang kita nak guna dalam sentimeter, V dalam sentimeter. So, jadi unit dia sama. Unit bagi length tu sama. Standard, selaras. So, jadi boleh je lah focal length dapatlah dalam sentimeter. So, tak perlu nak tukar dalam meter semua. Pun tak apa. Tapi untuk langkah berjaga-jaga, okay, kalau macam pening sangat, tak tahulah mana yang SI unit, mana yang tak kan. Okay, tukar je semua kepada SI unit. Langkah berjaga-jaga. Okay. So, sekarang sebelum saya masuk kepada penggunaan formula, saya nak hold sekejap lah kan. Okay, bagi cooling down dulu. Okay, saya nak cerita tentang tips menjawab di mana macam skema lah, semua orang pun dah tahu dah macam mana tips-tips menjawab ni. Okay, cuma nak mengingatkan kembali lah. Okay, yang pertama, baca soalan dengan teliti. Okay, bukan nak kata dalam PSPM, dalam tutorial pun macam student buat soalan tak dapat jawapan. Okay, rupanya salah faham ataupun baca soalan tak habis. Okay, so baca soalan dengan teliti. Gambar rajah jangan diabaikan. Okay, sebab dia boleh jadi petunjuk. Okay, contoh macam soalan 2019-2020 lah, the first question. Okay, gambar rajah tu mungkin membantu kita untuk menjawab soalan. Yang kedua, keluarkan maklumat. Okay, bila you all keluarkan maklumat, okay, seperti mana yang saya katakan tadi, selaraskan kita punya unit. Okay, sambil-sambil keluarkan maklumat tu, kita tengok, oh ni dah bukan SI unit, so kita tukar dulu pada SI unit. Okay, lepas tu buat ilustrasi sekiranya perlu. Okay, ilustrasi tu maksudnya gambaran lah. Okay, contohnya kita nak tengok charge tu bergerak pada one point to another point. So jadi bila you buat gambaran, you boleh tahu kat mana yang dia initial, kat mana dia final. Sebab semua tu boleh dikonsiderkan dalam calculation kita. So kalau boleh buat lakaran tu, buat lakaran. Buat bodoh-bodoh je untuk you all punya pemahaman sendiri. Kalau cantik tu baguslah, tapi kalau it takes too much time, tak payah. Okay, buat simple-simple saja lakaran untuk bantu you all menjawab soalan. Okay, the next one, penggunaan formula yang tepat. Ini sangat-sangat kritikal. Kadang-kadang student bila dah gelabah, dia nampak simbol yang sama, okay, dia terus dia guna formula yang ada ataupun listed constant values yang ada, dia mentaram je, dia meletak je. Ataupun bila dah blank sangat kan, okay, masa dah tak sempat ni, okay, main letak saja. Memang ada dan memang ada setiap tahun. So jadi sebab itulah slot kita physics challenge ni, okay, kita includekan sekali tentang penggunaan formula. Kita nak recall, nak bagi all recall balik lah. Okay, formula-formula apa yang berkaitan dengan topik-topik apa.
Tahu penggunaan dan makna setiap simbol iaitu physical quantity yang terdapat dalam formula tersebut. Okey, dan juga listed constant value. So bukan sekadar penggunaan formula yang diberi, tetapi constant values tu pun you kena tengoklah juga. Okey, sebab simbol dia sama tapi maksud dia mungkin berbeza. Last sekali, semak jawapan. Okey, semak jawapan terutama sekali penggunaan kalkulator. Okey, yang melibatkan theta tu pastikan you all punya angle refer lah. Kalau angle you all guna dalam degree, jadi mod dalam degree. Okey, kalau guna eksponen, pilihlah E untuk eksponen tu. So jadi penggunaan kalkulator ni pun sangat kritikal jugalah. Okey, semak juga gantian jawapan dan pastikan ada unit yang betul. Okey, so sekarang kita nak masuk kepada penggunaan formula. So kita akan pergi chapter by chapter. First chapter yang berkaitan dengan elektrostatik. Okay, di mana given formula bermula daripada soalan nombor 1 sehingga soalan nombor 1 pula dah. Daripada formula nombor 1 sehingga formula nombor 9. Okey. So saya cerita ringkas je sebab kita nak record je kan. Okay, so force ni force apa? Force ni adalah electrostatic force. Okay, K ni adalah Coulomb constant. Q besar dengan Q kecil ada beza. Okay, Q besar yang ada dalam chapter ni, okay, Q besar ni mewakili point charge, Q kecil mewakili test charge. So contoh macam V. Okay, tengok kat V ni. V kat sini test charge. Okay, sini test charge. Sini Q besar adalah point charge. So ada dua perbezaan lah antara dua benda ni. Okay, lepas tu R ni pula apa? R ni adalah separation distance daripada center kepada 2 points yang kita nak refer tu lah. And then this equation, okay, pernah 1 tahun kita nak cari work done, which is work done same to this equation. So you all tulis W sama Q delta V pun dah ada markah kat situ. Okay, kita recall balik delta V ni apa? Delta V ni adalah V final tolak dengan V initial. So jadi kalau work done dia tanya apakah work done daripada point A to point B, so maksudnya kita akan ambil potential daripada point B tolak dengan potential pada point A. So delta V ni you kena faham dia adalah potential difference between 2 points, di mana V final tolak dengan V initial. Okay, okay, pada equation nombor 7 dan 8, salah satu tu adalah point charge, lagi satu tu adalah test charge lah. Okay, tapi sebab kita darab je dua-dua charge tu, so that's why lah simbol dia sama je, Q1, Q2, Q3, Q2, semua simbol tu kecil-kecil je. So satu sebenarnya satu point charge, satu test charge. Tapi bila kita dah nak total up kan semua potential energy tu, dia akan jadi sama lah. Okay, so Q tu consider semua charge yang ada dalam sistem tersebut. Okay, last kali equation dalam chapter 1 ni nombor 9. Delta V ni menunjuk kepada potential difference between the two plate. Okay, sebab the last subtopik yang kita belajar dalam chapter 1 elektrostatik adalah manifold electric field dalam parallel plate. Okay, di mana dia menggunakan equation ni. Ini adalah kekuatan strength of electric field. This is the change ataupun potential difference between the two plates. And then D adalah separation distance between the two plates. Okay, pernah keluar dalam exam. Okay, dia suruh cari nilai electric field. Okay, apabila kita ada charge located at the center of the parallel plate. Guna formula ni betul, tahniah kat student tu. Tapi sayangnya dia tak faham bahawa maksud simbol D ni. D ni adalah separation between two plates. So tak kisahlah, no matter you put the charge near to the plate A or plate B ataupun in the middle between that, D tu adalah separation between the two plates. Okay, bukannya jarak dekat mana charge tu berada dengan plate. So that's why you all kena faham formula ni betul-betul. Okay, last kali saya nak ingatkan you all tentang chapter 1 elektrostatik. Okay, untuk vector quantity such as nak cari force, nak cari E, okay, kita akan include, kita tak include sign of charge dalam calculation. Tetapi untuk simbol V dan juga U, okay, V dan juga U, kita akan include sign of charge dalam calculation sebab it is a scalar quantity. So kalau ada negative sign, kena masukkan dalam calculation. Itu antara yang benda yang juga student selalu miss lah.
Okey, sekarang kita move kepada chapter 2, okay, which is capacitor and dielectric, di mana the formula is given from number 10 until number 19. Okay, itu mewakili chapter 2. Okey, bermula daripada nombor 10, kita ada Q besar. Adakah dia point charge? Tak. Yang ni dah lain pula. Okay, Q besar tu mewakili charge of the plate. Okay, sebab capacitor adalah dibuat daripada dua parallel plate. So jadi Q tu mewakili charge dekat mana-mana plate lah. Okay, charge dekat plate, dua plate ni sama. So dia boleh jadi charge dekat mana-mana plate untuk capacitor. Dia bukan pun lagi point charge yang tadi. So kita dah masuk chapter 2, chapter yang baru. Okay, lepas tu 11 and 12 adalah C effective for capacitor in series and parallel. Saya dah share dengan student saya bertahun-tahun lamanya. Bertahun-tahun lamanya. Okay, bertahun-tahun lamanya tips untuk ingat lah. Sebab dia tak tuliskan yang mana series, mana parallel. So you akan ingat sendiri yang mana series, yang mana yang parallel. So saya ada satu macam cara lah untuk ingat. Okay, kita ada, ini kena guna pen. Queen Victoria ingin rambut coklat ataupun rambut curl. Okay, contohnya. Okay, dia ada berapa Dia ada 3 kolom. Okay, ini lepas tu atas kali ni S, lepas tu P. Sungai Petani, SP. You kat Kedah kan? Okay, Sungai Petani SP. S for series, P untuk parallel. Okay, sebab kita start with series. Kita start dengan S ni. Okay, S, ingat S sama dengan. So, you start dengan sama dengan. Sama dengan, sebelah sini tambah. Okay, lepas tu you alternate. Tambah sama dengan, alternate lagi. Sama dengan, tambah. Okay. S sama dengan tambah, tambah sama dengan tambah. Okay, alternate macam tu lah, tukar-tukar macam tu. Okay, lepas tu alternate untuk yang bawah ni je. Okay, dua bawah ni dia special sikit lah. Okay, dua bawah ni. Okay, dua bawah ni dia special sikit. Okay, tambah dengan 1 over. 1 over dengan tambah. Okay, maksudnya kalau ikutkan dalam table saya ni, yang 1 over ni, 1 over C ni. Okay, 1 over C, 1 over untuk C merujuk kepada capacitor in series. So, ini effective capacitance in series. Yang ini effective capacitance in parallel. Okay, tu cara ingat dia lah. Okay, formula juga, formula pula dah unit. Unit pun student selalu tertukar. Okay, kadang-kadang dia buat C ni unit dia C. Yang Q ni dia buat unit dia farad. Sedangkan C ni capacitor unit dia farad. Okay, Q ni charge unit dia coulomb. Sebab dia dah confuse kan, dalam ni ada Q ada C. Tiba-tiba tertukar unit. Bukan tak tahu, dia tertukar kan, terlupa. Okay. Equation nombor 13 adalah energy stored in the capacitor. Okay, lepas tu nombor 14 adalah time constant. Okay, R darab dengan C. Okay, jangan confuse pula. R ni bukan radius of curvature. R ni menunjuk kepada resistance values. C adalah capacitor values. Okay, time constant unit dia second. Okay, lepas tu kita ada Q for charging and discharging. So dekat atas ni untuk discharging, untuk yang bawah ni untuk charging process. Okay, lepas tu kita ada permittivity. Okay, equation permittivity. Ini dielectric constant. Okay, ini permittivity of free space. Jangan confuse pula, dia sama macam simbol MF induced kan. Okay, MF induced sama macam MF induced. Okay, tapi untuk this formula, it represent permittivity. Okay, satu permittivity of free space, lagi satu permittivity ataupun dielectric constant. Yang ini dia ada dalam listed constant values lah. Okay, the next one, C naught ni merujuk kepada capacitance bila ada A gap. Okay, kat bawah ni adalah capacitance bila kita insert dielectric material. Okay, A adalah cross sectional area. And then D sama macam tadi, separation between two plates. Now we move to chapter 3, which is about the electric current and direct current. Okay, di mana dia mewakili daripada equation nombor 20 sehingga nombor 29. Okay, so this is the current. Okay, rate of change of charge
And then ini charge. Okay, N kecil adalah number of electron. E tu adalah nilai elektron ataupun nilai bagi charge elektron, 1.6 10 power negative 19. V is the potential. Okay, I current, R resistor, resistant. Okay, unit dalam volt. And then this one is resistivity. Okay, R ni resistant, A is the cross sectional area, and then L is the length of the conductor. Okay, R ni equation ni kita akan guna bila kita nak cari resistance of the varied temperature. Okay, ini temperature final, ini temperature initial. Okay, ini constant. Okay, ini R0 menjadi initial resistance. Okay, ini potential different ataupun V terminal. Ini EMF, electromotive force. This is current, and then R kecil mewakili internal resistance. Okay. Ada juga pernah saya jumpa sebab yang EMF ni nama dia electromotive force. Student cari betul, guna formula betul, ganti betul, jawapan betul, tapi sayangnya unit dia salah. Okay, sebab ada perkataan force kat belakang kan. So dia buat unit dia Newton. Bukanlah electromotive force. Sama unit macam potential different, which is volt. Okay, kena ingat tu. Okay, nombor 26 dengan 27 nak cari effective resistance. Okay, sama macam tadi. Okay, refer balik table saya tadi ni, resistance. So kalau 1 over tu menunjuk kepada resistance in parallel. So ini effective resistance parallel, ini effective resistance in series. Okay, ini kita nak cari potential divider. Okay, di mana you all kena ingat kita punya kat bawah ni resistor semua kena dalam series. Okay, yang bawah ni adalah potential meter. Okay, di mana this one is MF ataupun voltage, and then L is length. Okay, now we move to chapter 4, which is about the magnetism. Okay, seperti mana yang saya beritahu tadi, magnetism tidak termasuk dalam PSPM2. Okay, tapi you all kena ingat bahawa chapter induction. Okay, chapter induction dia berkaitan dengan EMF induced tu berkaitan dengan, sangat berkait dengan rate of change of flux kan, dan flux tu pula sama maksud ataupun dia punya equation dia BA cos theta. So dia ada B, dia ada magnetic field dekat situ. So jadi nak cari EMF induced ataupun nak cari flux untuk certain case, so kena tengok case dia apa, B dia apa, B untuk coil ke, B untuk solenoid ke. So that's why dia ada kaitan sedikit lah. Mungkin ada sedikit formula yang you akan guna daripada chapter 4 dekat dalam chapter 5. So kita kena tahu juga. So B equals to mu I over 2 pi R untuk magnetic field, untuk current carrying conductor, straight conductor. B equals to mu I over 2R untuk circular coil. Okay, yang dua ni adalah untuk solenoid. Okay, di mana this one untuk center of the solenoid. Ini pula adalah B untuk at the end of the solenoid. Okay, remember that N kecil ni, kita ada banyak jumpa N kecil kan. N kecil ni adalah mewakili number of lengths per number of turns per unit length. Okay, I ni merujuk kepada current. Okay, I ni current bukan length. Okay, number of turns per unit length, N kecil tu. Okay, ini kita ada F. Okay, sebelum ni pun yang nombor 1, equation nombor 1 tadi kita jumpa F juga. Yang tu merujuk kepada electric field. So kalau you all ada medan elektrik, kita akan ada electric force. Okay, tapi untuk yang ni FQVB sin theta, ini merujuk kepada magnetic force. Okay, di FB lah. Okay, ini biar ada sin theta. So ini untuk magnetic force untuk point charge, ini magnetic force untuk current carrying conductor. Okay, ada current carrying conductor. Ini force per unit length untuk two parallel current carrying conductor. Ini pula adalah torque. Okay, and IAB, so this is number of turns, current, cross sectional area B is the magnetic field, and then V equals to E over B, E to electric field, and then B is the magnetic field. Okay, kita guna untuk charge particle yang sedang bergerak, especially dalam velocity selector kan. Okay, chapter 5, which is about the electromagnetic induction. So dalam chapter electromagnetic induction, equation yang terlibat adalah daripada equation nombor 39 sehingga equation 51. Okay. Equation 39, kita bagi penekanan sikit dekat equation 39 dan 40. Nampak macam sama tapi tak serupa.
So nombor 39 adalah simbol bagi flux. Okey, yang nombor 40 adalah flux linkage. So bila you all baca soalan betul-betul dia nak flux ke dia nak flux linkage. Kalau flux linkage baru kita darabkan dengan number of turns kali dengan flux BA cos theta lah. Kalau dia nak flux sahaja, even though soalan tu ada bagi tahu number of turns dia berapa, dia nak flux sahaja. So you all just calculate B multiply by A, which is the magnetic field, darab dengan cross sectional area. Ini darab dengan cos theta. So theta tu adalah angle between B and normal to the plane. Okay, normal to the plane tu adalah perpendicular. Kita ada plane, perpendicular to the plane is called as normal to the plane. Okay, the orientation normal to the plane dengan B adalah sudut. Okay, cos theta yang kita nak guna ni. Ada certain buku yang guna sin theta. Okay, ataupun juga buku memang adalah. Okay, kalau kita ada guna cos theta, dia guna sin theta. Tapi dia punya takrifan dia tak sama lah. So dia mungkin akan ambil plane dengan angle plane dengan magnetic field. So refer lah kita punya buku tutorial, refer kita punya learning outcome, refer kita punya notes. Okay, supaya you all tak confused. Kita memang dah bagi cantik-cantik, molek-molek, memang minimum lah. Okay, untuk you all ingat dan juga faham. Okay. Nombor 41, this is the EMF induced. Okay, semua ni adalah simbol bagi EMF induced. Okay, cuma ini adalah general formula to find what is the EMF induced, which is defined by rate of change of flux. Okay. Okay, ini EMF induced untuk straight conductor, moving straight conductor, BL V sin theta. So B magnetic field, L is the length of the conductor, V adalah speed of the movement conductor tersebut. Okay, theta adalah sudut antara B dan V. Okay, magnetic field dan juga its velocity. Nombor 43. Okay, EMF induced untuk coil. Nombor 44 pun EMF induced untuk coil. Okay, cuma 43 tu untuk change of magnetic field. Okay, maksudnya kita ada perubahan magnetic field daripada ada situasi awal dan situasi akhir. Okay, di mana magnetic field dia berubah. Kalau untuk 44, cross sectional area dia pula berubah. Okay, untuk coil tersebut. Mungkin size coil awal tak sama dengan size coil akhir. So, jadi dia ada perubahan in terms of the area lah. Again, dalam ni ada negatif, jangan abaikan negatif. Okay, the next one, EMF induced, this formula untuk rotating coil. Okay, sin omega t ataupun sin theta. Dulu boleh jadilah. So, theta ni, kalau kita jaga theta, theta tu adalah sudut antara B dan juga normal to the plane. Okay. Omega ni adalah angular frequency ataupun angular velocity dalam unit radian per second. So, kalau you all guna this equation, sin something ni dalam apa kita guna omega, inilah omega untuk dapatkan sin apa kat sini. So calculator dalam mode radian. Okay, tapi kalau kat sini you all guna sin 90 ke, sin 22 ke, degree, so calculator dalam mode degree lah. Okay, this one merujuk kepada self inductance. Okay, yang nombor 47, general equation of the self inductance. Okay, ni EMF induced untuk self inductance. Ini general formula untuk self-inductance, which is number of turns, flux bahagi dengan current. Nombor 48 dan 49, self-inductance bagi coil and solenoid respectively. So, R ni mewakili radius of coil. And then this one, L mewakili length lah. Length of the coil. Ini ada N square. Kat sini terpotong pula kat situ. Okay, 50, energy store in conductor. Kita ada self-inductance. I is the refer to the current square. And then 51 M is the mutual inductance for the solenoid. KL tu merujuk kepada length of the solenoid. N1, N2 merujuk kepada number of turns of each solenoid. And then A is the cross-sectional area of the solenoid. Okay, minute tu apa? Minute tu adalah permeability of free space, di mana you boleh refer kepada list of constant values. Chapter 6, okay, which is about the geometrical optics. Kita ada equation daripada 52 until 56. Okay, di mana 52 start dengan R equals to F. Okay, R is the radius of curvature and then F is the focal length. Bukan frekuensi. Aku babak kan kalau siapa-siapa yang sebut frekuensi tu. Okay, so F tu menunjuk kepada focal length. Okay, so kalau radius dalam sentimeter, focal length pun dalam sentimeter. Standardkan unit kalau kita nak cari dia.
Okay, the next equation 1 over F equals 1 over U plus 1 over V. Okay, yang ini kita guna juga kat mirror, kita juga guna dekat lens. Okay, dan juga penggunaan dia ada sign lah. Okay, kadang V tu positif, kadang V tu negatif, kadang F positif, kadang F negatif. Okay, dia ada maksud dia. Dan juga penggunaan dia untuk lens dan juga mirror tak sama. Dia macam terbalik sikit lah. Okay, so refer kepada table of sign convention bagi simbol F, U, V dan juga R. Okay, dia ada maksud dia setiap sign tu, negatif apa, positif apa. The next one, M kecil ni adalah magnification. HI, height of the object bahagi dengan height of the image. Height of the image bahagi dengan height of the object, HI over HO. Okay, sama dengan ada negatif kat sini, V over U. Okay, and then remember that magnification ni, daripada magnification you all boleh tahu dua benda, iaitu sama ada image is upright or inverted. Okay, lagi satu adakah image tu besar, kecil ataupun same size. Okay, macam mana nak tahu? Kalau kita ada magnification positif ataupun disebut image kita adalah upright, so jadi nilai bagi M kita adalah positif. Kalau inverted, nilai M kita adalah negatif. Okay, kalau katakan image kita tu same size, okay, dia sebut same size, so meaning that M sama dengan 1. Okay, contoh kalau dia kata image kita adalah inverted and same size. So maksudnya inverted, M kena jadi negatif, same size, maksudnya nilai dia kena jadi 1. Kalau dia kata same size ni, katakan bigger by 2, so jadi M kena jadi 2. Inverted masih lagi simbol dia negatif. Nombor dekat M tu, kalau besar pada 1, bigger. Kalau kecil pada 1, smaller ataupun diminish, same size, dia punya nilai dia 1. Okay, bila kita cari nilai ni pula, yang ada nilai tu yang kita gantikan sama ada negatif ataupun positif. Yang kita cari tu jangan gantikan. Contoh lah, macam you all tahu F untuk convex mirror. Okay, convex mirror, okay, focal length dia adalah negatif. So you all nak cari focal length untuk convex mirror. So you all dah tahu, dah ingat dah sign of convention tu. So convex mirror, focal length dia mesti negatif. So you all nak cari focal length ni, you all letak siap-siap. Okay, negatif F, U gantilah 20, V gantilah 15. Kat sini jadi negatif F. Tak boleh macam tu, salah. So you all kena biarkan saja F tu. So final answer baru compare dengan pengetahuan you all tu lah. Ada dapat tak F tu sama dengan negatif something. So kalau negatif, betul lah pengiraan dan substitution you all. Okay, kalau tak, ada something wrong lah dekat you all punya substitution. Okay, the next one 55 and 56. Okay, 55 is about spherical mirror, and then 56 untuk lens kan. Okay, ni pun sama, R ni pun ada maksud setiap satu tu. Okay, kalau dalam lens, sebab lens ni dia ada dua surface. Yang mana dimension dulu adalah R1, yang mana dimension later adalah R2. Okay, ataupun dia spesifik lah, dia beritahu dalam soalan. Kalau spesifik tak ada masalah. Tapi kalau dia terlalu general, dia tak beritahu mana satu R1, mana satu R2. So the first statement tu adalah R1, the second statement adalah merujuk kepada R2. Chapter 7, Physical Optics. Okay, mewakili equation daripada 57 until 65. Okay, daripada 57 sampai 59 adalah untuk yang double slit. Okay, di mana equation 57 dan 58 adalah Y ni merujuk pada jarak. Jarak daripada center bright yang kita nampak tu, center bright kepada mana-mana bright, kita guna ni. Daripada center bright, okay, saya tekankan ni kalau saya ulang banyak kali apa yang saya cakap tu, maksudnya you all kena fokus. Okay, daripada center bright, jangan pandai-pandai ambil daripada mana-mana bright ke mana-mana dark. So guna yang ni, dot. Okay, bila saya sebut center bright, so daripada center bright pergi mana-mana bright, guna yang ni. Center bright pergi ke mana-mana dark, either ke atas ataupun dark kat bawah, ataupun dark kanan ataupun dark kiri. Okay, sebab dia kita boleh nampak dua-dua side kan. Tapi equation ni untuk satu side saja. Equation chapter ni semua untuk satu side. So ini pada center pergi mana-mana dark, kita guna equation ni.
M start dengan 0, 1, 2, 3. Okay, number of order. So you all kena recall balik number of order ni tak semestinya kalau dia kata fifth bright fringe M dia 5. Tak semestinya. Tapi memang 5 lah kan. Cuma untuk dark je dia macam ada dia ada beza sikit. Macam mana kita nak determine the number of order tu. Okay. Tips yang paling senang kalau dalam soalan mention dia kata kita ada fifth number of order of bright fringe is 5. So jadi M terus ambil 5. So ingat kalau ada perkataan order, guna saja nombor yang diberi. So contohlah macam ingat order lah. So you all pesan apa, you all akan dapat lah punya you pesan tu kan. So kalau ada term order, so gunalah nombor yang diberi. Third order. So jadi 3, M sama dengan 3. Tapi kalau bright dengan dark, kena hati-hati sikit lah. Kalau bright, dia follow lah third bright fringe, so M3. Tapi kalau third dark fringe, merujuk kepada M berapa. So recall balik. Okay, lambda D merujuk kepada separation between adjacent fringe. Sama ada bright dengan bright ataupun dark dengan dark. Kat mana-mana saja position. Okay, sebab double slit ni, dia punya slit dia punya jarak dia adalah sama. So you all boleh ambil je kat mana-mana jarak tu. Antara dua jarak bright-bright ataupun dark dengan dark yang bersebelahan. So kita akan guna this equation. The next one 60 and 61 is about thin film. Okay, di mana N kecil ni bukan number of lengths per unit, number of turns per unit length. Okay, tapi N tu adalah refractive index bagi thin film. So bila thin film, you all kena buat layer tu betul-betul, baca soalan betul-betul, kena pasti layer dia. Biasanya yang N kita nak letak ni adalah N yang dekat film ataupun N yang tengah-tengah tu lah, film tu lah. Okay, T is the thickness, M is the number of order. Untuk thin film, dia berbeza sedikit dengan kaedah untuk kita nak tentukan number of order untuk double slit tadi. Dan juga untuk identify sama it is constructive or destructive pun ada beza istilah. Okay, so recall balik apakah dia. Untuk 62 dengan 63 untuk diffraction by a single slit. Okay, A ni separation for a single slit, yang D tadi separation two slit. N ni number of order tapi start with 1, 2, 3 and so on. Yang ni pula distance daripada center pergi mana-mana dark. Yang ni daripada center pergi mana-mana bright. Okay, center ingat. Okay, ini pula adalah untuk diffraction grating. Okay, di mana D is the separation between slit. Merujuk kepada equation yang bawah ni. Okay, which is 1 over N. N ni pula, okay, kita boleh expand. N ni merujuk kepada number of turns per unit length. Number of turns adalah number of lines. Okay, N ni merujuk kepada number of lines per unit length. Okay, contoh macam dia bagi ada satu gambar rajah, kita ada 4 lines. Okay, 1 lines, 2 lines, 3 lines, 4 lines. Okay, contohlah. Okay, so 4 lines dalam 2 cm for example. So jadi N kita adalah 4 over 2 cm. So jadi N jadi lines per cm lah. Okay, so better tukar kepada meter untuk supaya you tak confuse kan, sebab nanti kita nak ganti dah ni semua dalam SI unit. Okay, N is the number of order, lambda adalah wavelength. Okay, theta ni adalah sudut, so guna dalam degree. Chapter 8. Okay, berkaitan quantization of light. Okay, ada 1, 2, 3, 4. Okay, ada 4 formula saja. E, sama macam yang first chapter tadi. Tapi E ni merujuk kepada energy. Energy. Okay, energy of a photon. Okay, kita guna HF. H is the Planck constant. F adalah frekuensi. Okay, di mana F ni kita expand dia jadi C over lambda. Okay, C itu adalah speed of light. In vacuum, ada dalam listed constant values. Lambda is the wavelength. Unit E ni dalam joule. Okay, lepas tu kita ada equation 67, half mv square maximum. So ini adalah kinetic energy which is equals to EVS. So dalam chapter ni juga you all mungkin ada pernah jumpa energy dalam unit electrovolt kan. Okay, tapi yang ini EVS ni merujuk kepada formula. Okay, nilai E adalah merujuk kepada nilai charge 1.6 kali 10 kuasa negatif 19 tu. KVS adalah stopping potential. Okay, dia tak ada, kalau simbol unit tadi EV kan, dia tak ada S. Okay, sama juga dengan HF, tolak dengan HF not.
F ni frekuensi, F0 adalah threshold frekuensi. Actually, equation 66 sampai 69 dia sangat berkait lah. Okay, once you dah tahu energy is equal to HF. So actually yang ni adalah energy lah atas ni. Okay, and then tengok equation 68, W0 equal to HF0, work function. This is work function. Unit dia sama macam energy, which is joule. So actually dia duduk kat sini. This is W0. Okay, dia expand macam tu je. Dia patah-patah apa, pusing-pusing, sama je equation dia. Yang ini pun sama. Okay, Kmax, K lah sini yang ni, half mv square. Sama dengan AVF, sama HF. Yang ni, W0. Sikit je sebenarnya formula dia. Cuma dia peningkan kita tang tu je lah. Okay, you all kena tahu. Apa lagi equation Kmax? Okay, apa lagi equation energy of photon? Okay, apa lagi equation work function? Okay, selain daripada simbol W0 tu, ada ke equation dia lain? So, ada HF0. Okay. Ataupun F0 ni boleh jadi, sebab kita dah tahu dah F sama dengan C over lambda. So, dia boleh jadi C over lambda naught lah, threshold wavelength. Okay, chapter 9, wave properties of particle. Okay, chapter 9 ada dua formula saja. Wavelength, de Broglie wavelength. H is a Planck constant. P is the momentum. Okay, recall balik P is sama dengan P. Okay, sama dengan mv. Okay, mass lah dengan velocity. Okay, kalau kita ada voltage dalam soalan tersebut, so kita boleh guna this formula. Okay, di mana M ni merujuk kepada mass. Okay, biasanya bagi elektron lah, electron diffraction. M merujuk kepada mass of the electron. E, charge bagi elektron 1.6 10 negative 19. Okay, constant. And then V is a voltage. Okay, jangan pula ganti dengan speed. Okay, beza V besar dengan V kecil. Kadang-kadang tu soalan tu senang kan, ni kan markah dia tak sampai 5 kan. So soalan dia memang senang, direct biasanya. Tapi dia nak trick student dekat penggunaan formula unit. Macam tu lah. Okay, last sekali chapter 10, which is about the nuclear and particle physics, daripada soalan daripada formula 72 sehingga formula 78. Okay, kita ada nuclear number Z, proton number tambah dengan neutron number. Delta M merujuk kepada mass defect. Mass defect ni boleh jadi dalam unit kilogram ataupun boleh jadi dalam unit atomic mass unit U. So standard kan, kalau mass proton dalam kilogram guna semua dalam kilogram. Kalau dalam atomic mass unit guna semua dalam atomic mass unit. The next one, EB. Okay, B tu mungkinlah magnetic field, tapi EB merujuk kepada binding energy, unit dia dalam joule. Okay, di mana equation dia delta mc square. So ini dalam binding energy dalam joule. Okay, tapi kalau kita nak binding energy dalam mega electrovolt, so the values of the delta M must be in atomic mass unit, darab dengan 931.5 mega electrovolt. Okay, so kita akan dapat energi dalam mega electrovolt. Ada dua kaedah. Okay, the next one, dN over dt equals to negative n, darab dengan lambda ni. Okay, lambda ni bukan lagi wavelength, tapi dalam chapter ni dikenali sebagai apa nama dia? Decay constant. Okay, decay constant. Terserah sini, decay constant. Okay, dN over dt ni rate of decay sama juga dengan activity. Okay, A. So ni memang tips sangat lah kan. Okay, so dia sama dengan activity, which is equals to negative lambda darab dengan N. Okay, yang bawah ni N number of nuclei sama dengan number of nuclei yang asal. Exponent negative lambda T. Okay, lambda tu decay constant, T tu adalah time. Okay, decay constant unit dia SI unit adalah per second. Okay, time SI unit adalah second. So jadi kalau you all nak senang kat sini, yang sini maksudnya dia per 1 unit per second, lagi 1 unit dalam second. So jadi dekat sini, dekat E exponent power of something ni, dia akan cancel unit lah, tak ada unit kan. Okay, so jadi kesalahan yang biasa student lakukan adalah dia ganti saja. Kalau decay constant tu dia dalam per second, dia bagi soalan tu dalam time dalam jam, dia ganti je jam. Salah lah kat situ. Okay, sebab apa? Sebab unit kena selaras. Okay, ganti yang betul, tapi sebab unit tak selaras, tak ganti pada SI unit, salah. Okay, kalau you nak buat dalam, contohnya decay constant tu dalam per hour pun tak ada masalah. Per hour tak ada masalah, tapi time tu nanti dalam hour lah. Okay, selaraskan unit. Okay, this is activity asal, activity akhir for a certain time, after certain times.
And then last sekali adalah half-life. Okay. So sebelum saya mengakhiri sesi kita pada hari ini, sedikit quiz untuk kita recall apa yang saya dah share dengan you all sepanjang lebih kurang dalam 1 jam ni. Soalan pertama, okay, you all boleh pergi dekat link ni ataupun you all boleh scan QR code ni. Okay, kita ada hadiah untuk 3 orang. Pertama yang meneka dengan tepat dan terpantas. Okay, 3 hadiah disediakan. Okay, soalan pertama, berapa lamakah masa menunjuk kertas PSPM EP025? Yang kedua, apakah maksud simbol M? Tengok kat situ, M besar. Okay, lepas tu, nombor 3, nilai K yang terdapat dalam rumus tajuk elektrostatik merujuk kepada nilai Boltzmann constant, betul atau salah? So, you all pergi kepada link tersebut. Jangan lupa dapatkan peluang untuk merebut hadiah yang ditawarkan daripada kami semua. Okay, last sekali guys, thank you and all the best for your PSPM. Ucapan dan amat saya yang terakhir adalah usaha, doa dan tawakal. Biasa kita dengar sekali. Okay, so definitely lah, minta pada Yang Esa, minta pada God masing-masing lah. Setiap agama tu ada cara masing-masing kan. Dan jangan dilupakan juga minta restu daripada kedua ibu bapa. Okay, so mungkin kita ada buat silap-silap, minta diorang juga mendoakan supaya kita menjawab soalan dengan lancar dan juga tenang. Dan jangan juga lupa untuk minta restu daripada lecturer you all. So that's it guys for today. All the best. Kita jumpa lagi. Bye bye.